Try Shopline today. Create your website with a handful of designer-made templates. Simply drag and drop the images to create the style you want. Your website will be responsive on all devices, fully functional and active for all of your customers. Shopline also supports multiple payment options and different logistics methods to provide an integrated payment gateway and logistics experience which offers endless possibilities for your business. Shopline provides real-time ordering status and allows you to manage orders efficiently. With our data visualization tools, you can easily track your sales and develop better marketing strategies. Besides that, with just a click, Shopline integrates with many online marketing channels like Facebook and Google to easily navigate more customers to your store. There are even more powerful e-commerce features for you to explore, all free for you to try. From our online store service to offline workshop and customer support, with Shopline, you can make your online store a success. Trusted by over 200,000 brands worldwide. Shopline, your one-stop commerce solution. It's time to build your online store and start selling right away. Puluh tahun lalu, ibu saya telah memulakan perniagaan ini di Pasar Borong. Sekarang, sinilah tapak bisnes kami. Kami menjual pakaian linen dan juga barangan seramik buatan tangan. Selepas saya mengambil alih perniagaan ibu saya, cabaran saya yang terbesar ialah kekurangan pelanggan. Ini adalah kerana kedai kami terletak di dalam pasar basah. Saya telah berkongsi visi dan idea saya tentang bagaimana saya ingin mengembangkan perniagaan saya yang ketinggalan zaman dengan seorang kawan dan dia mengesyorkan Shopline. Kami tidak mempunyai sebarang latar belakang teknikal, tetapi Shopline dapat menolong kami membina kedai kami di laman web. Dalam tempoh masa 3 bulan sahaja, perniagaan kami bertambah baik dan boleh berkembang lagi. Sekarang, kita boleh menjalankan perniagaan kami 24 jam sehari dan pelanggan kami boleh layari laman web kami pada masa yang sesuai dan mudah untuk mereka. Mereka juga boleh menikmati faedah kod promo dan menerima email untuk memaklumkan pelanggan kami tentang barangan baru yang di stok. Shopline telah menolong menyebarkan berita tentang jenama kami secara mendadak dan 65% daripada lalu lintas web juga ditujukan kepada laman web kami. Kami berani bermimpi tentang mencapai impian kami dengan pertolongan Shopline. Pejabat mereka berada di kawasan tempatan dan memberi pelbagai jalan penyelesaian yang berkesan. Saya memang bersyukur bahawa perniagaan saya dapat berkembang dan berjaya dengan Shopline. Assalamualaikum, nama saya Nadia. Saya berumur 35 tahun. Saya berasal daripada Setapak. Saya adalah pengasas Naura Aminah, fashion baju muslimah. Selama ni Naura Aminah hanya beroperasi dekat Instagram dan juga Facebook. Normally kalau berurusan dengan Instagram dan Facebook ni banyak orang customer akan WhatsApp dan akan PM, akan DM. So melambatkan masa tim kami untuk reply satu persatu. Jadi kami masih mencari dan sehinggalah kami berjumpa dengan website Shopline yang pada masa tu kami rasa macam sangat tepat pada masanya. So ini untuk memudahkan customer yang buka Facebook, so boleh link terus kepada website. Kami kekurangan customer daripada customer baru. Apabila kami mengenali website Shopline ni, website Shopline boleh membantu kami dalam SEO yang mana customer boleh cari kami di Google and then kami boleh lantik ambassador dan kami boleh galakkan customer baru untuk membeli dan mendapatkan collect point. Dan untuk Naura Aminah, kita boleh guna Shoplytics yang mana kita boleh pantau cita rasa customer untuk memudahkan kita design in future apa yang customer mahukan. Of course, dengan Shopline, kami mahu mengembangkan produk Naura Aminah ke seluruh Asia Tenggara seperti Uniqlo, Monkey, jenama-jenama yang hebat but masih mengekalkan pakaian menutup aurat, insya-Allah. Okay, hi. Sorry, start pula saya. Okay, hi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Terima kasih sebab dah sudi join kita punya event pada hari ini. Bersama saya kita ada Puan Sarah dan Lily. Tanpa mendengarkan masa lagi, mungkin Puan Sarah nak cerita sedikit latar belakang Puan Sarah? Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saya nama diberi Sarah Dali binti Azian. Saya berkecimpung dalam bidang e-commerce ni start daripada saya after graduate 2019 sehinggalah sekarang saya bekerja di Store and Go Sdn Bhd, di mana Store and Go Sdn Bhd ni kami adalah company yang membuat fulfillment, fulfillment company yang besar lah dekat Malaysia ni, yang mana kita memang melakukan online business di platform Shopee dan juga Lazada. Kita ada kita punya own store dan juga kita juga buat klien punya store, which macam anakku, kita Sikiga semua. Store and Go ni apa orang cakap, one stop center lah untuk fulfillment industry. Okay, so saya bekerja dengan Store and Go daripada 2019 hinggalah sekarang, dan saya juga ada YouTube channel Sarah Daily, di mana dekat YouTube channel saya banyak berkongsi tentang Shopee dan juga e-commerce lah. So kalau you all nak kalau you all belum subscribe, boleh tolong subscribe Sarah Dalili. Okay, sangat menarik. Okay, jangan lupa subscribe apa kata Sarah tadi. So saya terus pergi perkenalkan Sarah pula. Lupa nak cerita apa topik kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan Sarah, hari ini apa topik kita hari ini adalah trend jualan di pasca pandemik. Apakah saluran jualan yang terkini? Okey, ini sebenarnya adalah topik yang sangat-sangat menarik sebab memang trend sekarang ni kalau kita tak pergi online, habislah kita ketinggalan zaman. Betul tak Sarah? Betul sangat-sangat. So semuanya kita kena pergi online. Jadi hari ini topik ni betul-betul menarik, dan kalau nanti end of the session kalau ada apa-apa soalan pun boleh tanya pada Cik Sarah dan juga saya jugalah. Okey, sebelum saya serahkan mic kepada Cik Sarah, izinkan saya kenalkan diri saya pula. Nama saya Sabiha dan saya daripada wakil daripada Shopline Malaysia, dan hari ini saya berminatlah nak tahu lebih lanjut pendapat Cik Sarah berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu trend jualan di pasca pandemik. Apakah saluran jualan yang terkini? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan mic saya kepada Cik Sarah. Okay, so untuk kita punya tajuk hari ni, macam kita tengok kan, trend sekarang. Kita boleh tengok apakah trend sekarang. Kita sekarang ni dalam zaman, orang kata zaman pandemik, zaman COVID, betul tak? So yang pertama sekali kita nak tengoklah trend sebelum adanya pandemik ni, sebelum adanya COVID-19 dan juga semasa COVID-19 dan juga selepas COVID-19, betul tak? So banyak tak perbezaan dia, banyak impact yang berlaku, banyak orang kata banyak perubahan yang sangat mendadak dari segi pemasaran, dari segi orang kata payment gateway, semuanya ada banyak perbezaan. So macam kita tengok sebelum sebelum adanya virus, sebelum pandemik ni, kita punya gaya hidup, kita punya gaya hidup berbeza dengan sekarang ni. Sekarang ni kita norma baru, betul tak? Sebelum kita adanya norma baru ni, kita masih menggunakan konvensional punya style. Kiranya kita guna duit pergi shopping mall, pakai duit, pakai cash, betul tak? So tapi sekarang ni selepas adanya COVID-19 ni, kita secara tiba-tiba semua industri tutup, betul tak? Hari tu 13 Mac 2020 kita tutup, 13 Mac 2020 tiba-tiba semua kena tutup. Satu kedai pun tak boleh buka, kita kena duduk rumah, betul tak? So benda tu sangat mengejut, dan kita usahawan kecil, usahawan even yang besar-besar pun tak sempat nak buat apa-apa, betul? Maknanya tak sempat pun nak
nak fikir strategi marketing diorang macam mana, diorang punya bisnes macam mana, apa akan jadi selepas tu semua. Tak sempat nak fikir, tiba-tiba terus tutup. Kerajaan announce tutup. Okay. So benda ni bila benda ni berlaku, sebelum ni kita tengok kita dah ada digital punya, orang kata pemasaran digital dah ada. Kiranya kita dah boleh guna debit card, kita boleh guna online payment, tapi kita punya masyarakat kita masih macam ragu-ragu, ada yang masih lagi ragu-ragu, ada yang masih lagi belum familiar dengan menggunakan online payment, beli secara online. Diorang masih lagi belum, orang kata belum keperluan mereka lah untuk beli secara online, betul tak? Tapi bila adanya pandemik, bila adanya pandemik di zaman pandemik ni, membeli online itu adalah satu keperluan. Membeli online adalah satu keperluan. So tak boleh lari. Kita kena juga beli online waktu tu. So kita punya gaya hidup sekarang ni dah berbeza. Mungkin sebelum ni membeli secara online ni mungkin hanya tertumpu kepada golongan muda, mungkin golongan yang ada hobi membeli secara online saja. Tapi sekarang ni semua golongan kita menggunakan online sekarang ni. Kiranya orang-orang tua pun, orang-orang yang berumur pun, macam mak-mak kita kan, nak beli periuk semua kan, sekarang ni semua dah online. Dulu tak ada, dulu pergi pasar, pergi semua kan, tapi sekarang ni semua golongan pun dah terdedah dengan online shopping. Betul tak? So apa yang Sarah bercakap kat sini, kita punya trend sekarang dah berubah lah daripada sebelum ni. Belum ada trust, tak ada trust lagi. Lepas tu contohnya sebelum ni kita dah ada touch and go. Kita dah ada touch and go sebelum adanya pandemik ni. So even touch and go pun dah buat macam-macam, orang kata dah macam-macam dah ada orang punya inisiatif untuk orang menggunakan touch and go, tapi masih lagi kurang, maknanya macam kurang lah pendedahan kita menggunakan touch and go. Tapi bila adanya pandemik, so semua tak kira lah touch and go ke apa-apa ke, sekarang ni orang dah ada semua tu. Touch and go orang dah ada, Shopee orang dah ada, Facebook Live, shopping semuanya dekat hujung jari, dekat dalam telefon je semua. Okay, dan semasa pandemik juga kita boleh tengok 24 hours, satu hari 24 hours kita memang dengan phone. Online meeting dengan phone, anak-anak, adik-adik semua pun belajar menggunakan phone. So kita tak boleh lari dah dengan phone. Memang kita tak boleh lari. So online pun kita berniaga pun secara online kan. So memang banyak sangat berubah. Dan apa yang Sarah bercakap, semasa pandemik ni ramai juga usahawan-usahawan kecil, tak kisahlah kecil ke besar ke, mereka dah start untuk paksa diri. Sebelum ni mungkin dia tak reti lah nak buat online, tak reti lah nak berniaga online ni semua, tak reti. Tapi disebabkan pandemik ni, mereka terpaksa ikut juga trend yang berlaku sekarang ni, yang mana kita kena berniaga secara online. So contohlah kan, macam kita tengok GSC cinema kan, 2 tahun diorang tak boleh buka sebelum ni kan, tak boleh buka langsung. So apa yang mereka buat, diorang jual popcorn dekat GrabFood. So at least diorang kena juga online kan diorang punya bisnes. Macam itulah. So yes, itu apa yang Sarah tengok tentang trend kita sekarang ni. Mungkin selepas ni kita tak perlu risau dah. Mungkin selepas ni kita tak perlu macam, kalau dah buka balik apa akan jadi. Kita tak perlu risau, sebabnya sekarang ni gaya hidup orang sekarang, gaya hidup masyarakat sekarang, diorang ni dah terbiasa dah. Lepas ni diorang akan teruskan dengan membeli online. Sebab kadang-kadang kita tengok macam membeli secara online ni adalah salah satu terapi juga kan, macam perempuan kan. Saya setuju. Terapi. Kalau macam saya stres tu, habis je saya punya working hours, malam nak tidur tu, aku nak relax dulu, buka Shopee. Betul. Buka je apa website yang saya minat nak tengok kan. Macam contoh suka beli baju ke apa kan. Saya pun terus buka lah macam Cotton On. Saya buka Cotton On, tengok apa sale. Yalah, itu ibarat terapi lah. Lepas buat tu rasa puas hati lah. Ya, betul. Sedangkan benda tu kadang-kadang kita tak perlu pun nak beli. Kita tak perlu pun. Tiba-tiba sampai, aku beli benda ni. Macam tak perlu je.
Okey, tepat sekali. Betul betul. Saya sangat setujulah dengan pendapat Cik Sarah ni. Sebab saya pun lalui benda yang sama. Dulu konon tak adalah, saya dari dulu sebenarnya memang minat dengan online sebab saya ni malas nak keluar pergi sesak. Tapi itulah dari dulu pun saya macam parent saya lah sekarang ni, mak ayah saya. Dia mula macam dia panggil saya akak. Okey. Akak, tolong mak nak beli. Hari tu ada nampak dekat TV tu ada gambar periuk tu. Mak nak beli yang tu. Mulalah mak saya pun ajar, mak kalau nak tengok gambar periuk ni banyak-banyak ada dekat sini. Pergi kat sini. Kalau kat sini mak search je kat sini keluar gambar periuk, keluar apa yang mak nak beli. Macam tu lah. So memang orang tua pun kita kena ajar dah. Orang tua pun dah terpaksa belajar dah. Macam mana nak beli barang secara online. Betul. Okey. Seterusnya kan Sarah, saya nak tanya lagi. Sekarang ni apa kerajaan dah bagi tahu yang apa dah boleh merentas negeri semua kan. So mulalah semua orang membanjiri shopping shopping complex dan semua kedai-kedai secara offline lah. So pendapat Sarah lah, ekonomi ni kan dah buka balik, betul tak? Adakah penjualan di media sosial ni masih lagi trend terkini? Ataupun usahawan boleh fokus kepada bisnes offline je, tak perlu dah pergi online. Okay, apa yang saya boleh cakap, offline dan online ni adalah satu benda yang orang kata penting. Kiranya dua-dua penting. Dia macam suami isteri lah, dia saling melengkapi. Dia macam suami isteri, dia saling melengkapi. Betul tak? Betul, maknanya maknanya kat sini bukan gitu. So, maknanya dekat sini dia kalau kita ada offline saja, kita abaikan online, kita kalau andai kata tiba-tiba pandemik ni datang lagi ke apa, kita dah terkejut, kita dah tak boleh buat apa dah. So online ni kalau boleh teruskan. Okay, offline pun teruskan, dua-dua ni penting. Dia macam di mana adanya demand, di situ kita kena kecar, kita kena cari. Usahawan-usahawan kena orang kata kena complete the demand. Kiranya sekarang ni online punya demand dah sangat tinggi. Takkan kita nak biarkan je. Online punya demand ni dah sangat tinggi. Orang dah start membeli dengan secara online. Orang dah selesa membeli secara online. Orang dah macam tambah-tambah lagi perempuan. Mungkinlah orang cakap, saya lelaki, saya tak ada pun nak beli online. Tapi perempuan majoriti, tak tahulah saya macam mana nak cakap, tapi majoriti orang perempuan kalau tak macam mana nak cakap, dia macam kalau tak membeli dalam sebulan tu rasanya adalah 2-3 kali beli online rasanya. Kalau at least 2-3 kali jugalah beli online, betul tak? So walaupun sebenarnya kita rasa kita boleh je dapat dekat kedai tu, tapi orang rasa tak boleh. Dia mesti nak check out online juga. Tak tahulah kenapa. Even macam suami saya pun kan, dulu dia tak adalah online sangat. Tapi sejak ni saya tengok banyak pula parcel sampai nama dia ikut saya. Maksud saya sejak bila ni? Yelah tak boleh beli kedai kan. Macam tu. Punya banyak dia berbelanja. So itu suami Puan Safia. Tapi suami saya pula dia jenis yang suka offline. Dia daripada dulu sampai sekarang offline. Maknanya even dia ada pandemik pun dia offline. Maknanya dua-dua dekat sini penting. Macam suami saya, dia nak beli kamera, dia nak beli baju ke bag ke kan, dia tengok dekat online, dia akan cari juga alamat orang tu, tak kisahlah jauh dekat BTHO ke kat mana ke, dia akan pergi juga. So maknanya ada juga golongan-golongan yang memang tak boleh tinggalkan offline. So sekarang ni demand untuk dua-dua ada, online dengan offline, demand dua-dua ada dah sekarang ni. So mungkin dulu online tak berapa tinggi lah demand dia, kiranya kita ramai yang fokus dekat offline. Tapi after pandemik ni, online punya platform dah sangat-sangat meluas, dah sangat-sangat orang kata orang dah aware dengan online punya pembelian online ni sangat-sangat orang kata memudahkan lah kan. Okay, so orang kata dah familiar, dah gaya hidup kita pun dah ada norma baru, dah tak perlu nak bersusah-susah pergi shopping mall semua kan. So semuanya ada. Even dulu kita tak pernah dengar pun ada mungkin Watson, kita dulu Sarah macam kedai ni dulu ada dekat Shopee ke? Sekarang kita dah tahu dah. Semua kedai kita type je dekat Shopee tu, diorang dah ada official store dah dekat sana, betul tak? So semua platform dah ada dah benda ni. So dua-dua tu kita nak apa ni orang kata,
nak reach dua-dua demand tu. Orang nak juga offline. Orang tak adalah nak beli. Ada juga orang yang memang akan beli secara offline. Ada juga orang yang suka beli online walaupun dia tahu offline tu ada je depan rumah dia. So complete. Dua-dua tu macam Sarah cakap tadi, dua-dua Complete each other. Yes, complete each other. Macam suami isteri gitu. So Betul. dua-dua kena ada lah. Okay, jangan kita kata apa ni dah boleh berniaga macam biasa, dah tak perlu dah nak online semua. Tak. Kalau orang kata even dah buka sekalipun, online kena tetap jalan. Andai kata apa-apa berlaku, kita tak tahu kan, kadang kita tak tahu apa yang akan jadi kat depan. So apa yang Sarah boleh ambil pengajaran lah waktu kita sebelum adanya pandemik ni, apa yang Sarah boleh tengok bila jadinya pandemik, orang yang dah ada, kiranya dah ada online platform, dia punya sale naik sangat-sangat naik, tinggi sangat, meletup-letup. Tapi yang tak ada langsung platform online ni habis, bungkus tikar, gulung tikar terus. Yelah, sebab dia orang nak kena start daripada mula kan. Kalau tak pernah belajar pasal perniagaan online ni, dia nak kena start daripada mula dan dia ibarat buka kedai balik lah kan. Betul lah. So apa yang kita cakap, kita belajar dari kesilapan. Jangan kita selesa dengan keadaan yang ada sekarang ni. Kita kena start, maknanya kita kena buat take action jugalah untuk masa yang akan datang. So saya simpulkan sikit, maksud penjelasan yang panjang daripada Sarah tadi tu nak bagi tahu yang betapa pentingnya online dan juga offline, dua-dua kena ada. Macam dia melengkapi antara satu sama lain. Okey, jadi dia sangat-sangat penting lah. Seterusnya sebagai seorang figura KOL yang berkecimpung dalam industri e-dagang ni, apa pendapat Sarah tentang mindset yang usahawan perlu praktikan dalam memastikan bisnes mereka terus maju? Tidak kira dalam apa jua situasi ekonomi. So nak tahulah apa pendapat Sarah, mindset yang paling sesuai. Okay, mindset Sarah kita sebagai usahawan lah kan. Okay, tak kisahlah dia offline ke, dia online ke. Usahawan dia kena selalu orang kata kena recall balik dia punya goal. Okay, recall balik dia punya goal, and bila kita dah ada goal, kita akan try untuk try hard, sangat-sangat try untuk capai kita punya goal. Tak kisahlah apa jua cara macam ni, online ke, offline ke, dia akan cari juga jalan untuk capai dia punya goal. So kena set you punya goal dulu. Okay, set kita punya goal, lepas tu kita cari jalan macam mana kita nak orang kata capai kita punya goal. Okay, kita cari jalan satu, action. Action pun kena ada juga. Maknanya kita dah cari jalan, kita dah belajar dah macam mana nak capai kita punya goal, kita dah tahu dah apa dia punya step-step semua. Okay, tapi kena ada action. Jangan kita belajar je tapi action tak ada. Itu pun tak jalan juga. Betul. So dekat sini orang kata, sebab ada juga orang yang macam bila Sarah dalam Sarah punya dalam pengalaman lah yang Sarah boleh tengok dekat sini, ada yang macam bila kita nak berniaga online ni, nak berniaga usahawan dekat luar sana, mereka macam mereka tak tahu apa tujuan mereka sebagai usahawan, yang macam saya tengok orang ni jual kasut macam okey je, sale dia meletup-letup, lepas tu dia jual tak jalan. Lepas tu dia kata, kasut ni tak boleh jual ni. Okay, dia pun tukarlah mungkin ke kosmetik. Lepas tu dia jual kosmetik, dia tengok orang tu jual kosmetik, macam boleh jual je kosmetik ni. So dia pun tukar pergi kosmetik pula kan. Okay, lepas tu tak boleh juga. So sekarang ni sebenarnya apa yang salah? Barangan tu yang salah ke ataupun diri dia sendiri yang salah? So kat mana? Sebab bagi Sarah, semua barang boleh jual. Semua barang boleh jual. Yang bezanya adalah cara penjualan awak macam mana. Sama ada awak tahu ke tak cara nak jual kasut dengan cara nak jual makeup adalah berbeza. So awak tahu tak cara dia. So itulah dia. Memang kita tengok kadang-kadang ada juga macam dia nak cepat. Dia nak cepat kaya lah kononnya kan, nak cepat dapat hasil. So dalam bisnes kita tak boleh letak kita tak boleh nak cepat putus asa lah. Kiranya dalam journey kita sebagai usahawan tu ada naik, ada turun dia. So dia orang kata proses. Tak ada orang berniaga hari ni esok dapat juta-juta, tak ada macam tu. So
ada dia punya takes time, dia punya proses dia untuk capai kita punya goal tu ada. So dalam perjalanan kita tu banyak benda yang kita boleh belajar, boleh orang kata boleh belajar, banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kita kena tahu. Okey, dan contohlah kan ada juga orang yang berniaga, dia terus ambil risk yang terus tinggi. Dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba terus ambil yang risk yang terus tinggi. So apa yang Sarah boleh cakap, dalam dunia bisnes ni awak kena belajar manage awak punya risiko tu. Kiranya awak dah tahu risiko kecil macam ni awak dah boleh handle, dan barulah awak pergi ke risiko yang lebih besar dan lebih besar. Jangan terus aku nak invest 1 juta kat sini. Tak ada. Okey. invest Dengar pun takut. terus besar kan. So dia kiranya mula dari kecil-kecil lah. Okay, macam tu. So kena pandai manage you punya risk dulu. Okay, so barulah kita punya business tu kita tak cepat down tau. Bila kita dah orang kata dah invest terlalu banyak, so bila kita gagal, kita akan cepat aku dah give up. Give up dah. Tapi kalau kita macam pandai manage kita punya risk, macam kita slowly naik sikit-sikit. Kalau down sikit-sikit pun tak apa. Maknanya kita tak adalah rasa down sangat, betul tak? So kalau macam itulah maknanya. Yalah, pengajaran kat sini kita kena sentiasa menimba ilmu. Betul. Macam mana kita nak ilmu ni penting, macam mana? Macam Cik Sarah kata tadi kan, tengok orang meniaga kosmetik. Kita tengah meniaga jual kasut ni. Orang buat kosmetik, dia punya sale mencanak-canak. So kita pun nak tukar. Bila kita buat tak jadi. Itulah nak cakap kat sini, menimba ilmu tu sangat penting, betul tak? Lepas tu nak ambil risk pun benda tu kita kena belajar juga, betul tak? Alright, okay, saya ada soalan seterusnya pada Cik Sarah. Okay, pada pendapat Sarah, apakah mekanisme usaha yang perlu diambil oleh usahawan dekat luar sana dalam usaha untuk nak tingkatkan jualan mereka secara online? Okay, so ini kiranya kita nak fokus dekat online lah kan sekarang ni. So kalau online sekarang ni kita main dengan apa? Kita main dengan gambar, kita main dengan video, kita main dengan live kan. Sekarang ni orang dah buat live dekat Shopee, dekat Facebook, Instagram, memang orang buat live lah untuk peniaga, betul tak? Dekat TikTok pun sekarang kan. Sekarang ni TikTok tengah meletup ni. Tengah meletup. So ada Sarah baca ada satu kajian tu dia cakap kajian mengatakan bahawa 70% pembeli secara dalam talian dalam online ni adalah dipengaruhi oleh video. Dipengaruhi oleh video. Maknanya kalau dulu mungkin kita beli barang dekat Instagram, kita beli barang kat Facebook, kita tengok gambar je, selalunya ada gambar je kan berderet keluar dekat kita punya timeline, betul tak? Tapi sekarang ni dah lain. Sekarang ni orang dah start buat video. Video pusing-pusing pakai baju, video pusing-pusing naik kereta ke, video. Kiranya video orang tu tak bercakap pun. Orang tu just pusing-pusing, gaya-gaya macam tu. Kita dah rasa seronok tengok. Okey, sebab apa tahu? Sebab kita manusia, kita akan suka imajinasi. Betul tak? Kita suka dengan imagination. Tapi betul Cik Sarah. Saya nak cerita saya boleh cerita. So, macam ni, saya setiap malam suka tengok Instagram tau. Lepas tu saya tengok setiap hari akan keluar satu video ni, adalah seorang ni dia jual kosmetik. Dia video dia menari-nari je, tapi kulit dia cantik sangat tau. Cantik. Saya macam, dia pakai apa setiap hari? Okey, mula-mula saya je macam, dia pakai apa kulit dia cantik sangat. Okey dah, sampai situ je. Saya tak kaji pun apa dia buat, apa kosmetik dia pakai, apa dia jual tak. Tapi sebab saya tengok setiap hari, end up semalam saya WhatsApp dia. Boleh tak saya nak tahu berapa produk yang Cik jual ni, berapa lama boleh dapat kulit macam nampak tak? Itulah dia betapa pentingnya satu video. Betul lah apa yang Cik Sarah cakap, apa Sarah cakap tu. Saya adalah salah satu testimoninya. Okey, Sarah boleh. Ya betul. Sebenarnya kita sekarang ni penuh dengan imajinasi. Kiranya macam kalau kita tengok dalam video tu, kita cantiknya dia pakai. Lepas tu kita imagine kita pakai macam tu, wah mesti aku cantik macam dia. Betul. Betul kan? So video live
kan. So memang benda tu main peranan. Memang sekarang ni orang nak cepat, orang dah tak baca dah. Apa ni kita buat copywriting panjang-panjang, orang dah tak baca dah. Macam kat dulu kan kita punya zaman-zaman Facebook punya apa ni Facebook shop semua kan. Dia orang penuhkan dengan copywriting. Oh, copywriting banyak sangat orang belajar copywriting masa tu, betul tak? Tapi sekarang ni apa yang saya nak cakap, zaman dah advance. Kiranya video live, macam live kan, kalau kita tengok kat Facebook ramai sangat orang buat live, betul tak? Dan kadang-kadang macam suami saya juga, dia tak beli pun tapi dia suka tengok orang tu bercakap. Dia suka dia tengok je hari-hari, setiap malam dia tengok tapi dia tak beli pun. So saya cakap, awak tengok apa ni hari-hari tengok? Dia kata, tak, saya memang suka, saya nak menyumbang viewers dia. So maknanya sekarang ni kita kalau mungkinlah kalau orang tu betul-betul dia macam ni. Kalau kita betul-betul keperluan, contohlah saya memang tengah nak cari mouse. Mouse ni saya memang betul-betul nak cari, saya mungkin akan pergi dekat dia punya Facebook page ataupun Instagram dan terus beli macam biasa. Tapi kalau kita nak trigger someone untuk yang memang tak ada keperluan pun dia nak beli mouse ni, dia tak ada keperluan pun nak beli mouse, tapi kita nak suruh dia beli dengan kita. So macam mana cara dia? Kita buat live, kita cakap macam apa-apa saja tentang mouse ni, cakap warna dia warna pink, lepas tu dia tak ada bunyi, dia tak ada sound, bila kita klik dia tak ada sound, tunjuk testimoni on the spot, confirm. Kalau dia sebenarnya dia tak ada rasa pun nak beli mouse, tapi bila dia nampak, oh mouse ni cantik lah, warna pink, so dia terus beli walaupun dia tak ada komputer pun. Ya, bila kita buat live kan, kita tunjuk, lepas tu dia tengok pula, aku nak jugalah, boleh lah. Betul. Promo ni boleh ni. Tama-tama pula tengah promo kan. So apa yang sekarang ni, sebab ramai sangat, Sarah pernah lah macam join kelas-kelas kan, ramai yang macam mengadu tentang diorang tak berani untuk live. Macam diorang tak ada kekuatan lagi untuk tunjuk diri diorang, and then tak ada kekuatan untuk jual secara online. Tak ada buat live, nanti Sarah, saya buat live nanti tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok, seorang dua orang. Sarah dulu, Sarah ceritakan pengalaman Sarah kan. Sarah dekat Stop and Go, Sarah memang buat live untuk kita orang punya shop lah, kiranya daripada on store, klien punya store pun Sarah memang buat live untuk mereka. So Sarah memang sebelum ni tak pernah pun depan kamera bercakap-cakap macam ni. Sarah tak pernah. Sarah start training bercakap macam ni adalah masa 2019 tu, bos Sarah suruh cakap, Sarah, you kena buat live untuk anakku. Anakku time tu baru berjinak-jinak tau dalam Shopee, dalam Lazada semua. So dia macam berjinak-jinak dalam online lah. So terus bos Sarah cakap, oh Sarah, you kena buat live ni untuk anakku. Sarah time tu macam, bos janganlah bagi saya, bos, saya tak pandai, saya tak reti nak cakap dekat depan kamera kan. Cakap. Lepas tu bos cakap, you kena juga. And then Sarah ni jenis yang macam suka challenge diri tau. Macam, okay tak apalah, I buat. So sebab benda tu Sarah fikir bukannya untuk macam mana, dia untuk develop kita punya skill juga kan. So Sarah accept je. Pada first day tu seorang je tengok, mak Sarah. Sorry. Semua Sarah cakap, ibu tolong ibu tolong masuk sekejap lagi. Ibu tolong masuk sekejap lagi. Betul. Okay. So memang ibu Sarah je yang join Sarah punya live tu. Dan Sarah waktu tu dah habis je live tu, Sarah macam kita rasa down lah. Kita rasa macam tak boleh ni, tak boleh buat lah. Rasa macam down, tak boleh buat, tak ada orang masuk pun. Orang masuk lepas tu keluar, orang masuk orang keluar. So macam memang macam ni ke perasaannya kan? Macam tak ada sambutan semua kan? Dulu kita buat presentation dekat apa ni orang kata, dulu kita buat presentation dekat kelas pun macam universiti kan, at least adalah juga orang kan yang dengar apa yang kita cakap. Yang ini seorang je, itu pun mak kita. So rasa macam down sangat. Sorry lah, memang lawak tu, saya rasa macam betul lah tu kan. Okay, so apa yang Sarah buat ni, Sarah bagi tips lah kepada yang belum rasa confident untuk nak go live kan. So apa yang Sarah boleh bercakap, you kena challenge diri you. Apa yang Sarah buat waktu tu adalah Sarah challenge diri saya. Saya challenge diri saya selama 14 hari
buat live non-stop. Wow, 14 hari sejam. buat live. Buat live selama 1 jam, 14 hari non-stop. Okay, so tak kisahlah ada orang ke, tak ada orang ke, you kena stay dekat situ 1 jam, you kena buat selama 14 hari. You know what, lepas hafta 14 hari tu apa yang jadi? Hari yang ke-15 tu saya tak buat live. Ada orang tanya, hari ni Sarah tak live ke? Tak? So yes, you all kena challenge diri you all macam tu. Tak kisahlah, mungkin you all rasa macam 14 hari tu macam sangat lama kan. Mungkin you all boleh convert to 7 hari, 1 minggu kan. Maksudnya konsisten lah, buat je kan. Yes, buat je. Apa orang ada ke, orang tak ada ke. So kita buat. Okay, hari first Ibu Sarah je. Hari kedua adalah naik sikit, 2 orang, 3 orang. Hari ketiga, hari keempat you all akan nampak perbezaan dia. Okay, sampaikan orang cari, apa ni tak live ni. Mana Sarah ni hari ni tak ada pula. Orang cari, sakit ke Sarah? Sarah okey? Ya betul. Itu apa yang saya lalui dulu tau. Itu apa yang Sarah lalui dulu, yang Sarah memang challenge diri Sarah 14 hari non-stop. Memang Sarah buat lah, memang Sarah buat, dan alhamdulillah kita punya skills tu lama-lama akan develop. Dan okay, lagi satu, itu satulah, maknanya kita buat live 14 hari non-stop. Yang kedua, mungkin diorang ni ada masalah tentang 1 jam tu macam lama sangat je, nak cakap apa kan, nak cakap apa ni, nak cakap apa, macam kalau saya dah habis dah selalu punya point-point, lepas tu nak cakap apa yang saya cakap, kalau live ni orang keluar masuk tau, orang keluar masuk, you repeat je. Itu dia punya ni. Alright. Yes, repeat je. Keep on repeat je apa yang you dah cakap. Okay, Sarah kan, bila live Sarah akan selalu cakap, oh yang baru masuk tu, anda tak tahu lagi kan? Lepas tu kita repeat lah, sedangkan sebenarnya orang semua sama je. Betul. Tapi kita buat macam orang baru masuk. Macam tu. So itulah tips dia. Siapa yang tak berani lagi nak go online, menarik go tips live tu. buat try challenge diri untuk ikut trend sekarang lah. Kalau you tak buat, you rugi. Itu je yang boleh cakap. You nak yang gulung tikar ke, you nak yang apa ni, yang sale mencana-cana, you choose. You choose. Kita cerita pasal live tu kan. Alang-alang kita dah dekat topik pasal live ni. Saya nak cerita sikit lah pasal Shopline ni. Tak sabar-sabar sebab rasa live dengar sini. Tadi Sarah ada cerita kan betapa pentingnya kita kena konsisten. Kena buat Sarah challenge 14 hari kena buat live. Tahu tak? Ada cara untuk kita otomasi. Kita nak buat jualan secara live. Contoh, lepas tu Sarah buat 14 hari kan. Nak buat, kita boleh automate kan tau jualan tu secara live. So Shopline ni dia ada satu sistem yang di mana kalau seller, peniaga tu buat jualan secara live, dia boleh otomasikan bayaran daripada customer. So bila macam customer tu tengok live kan, contoh macam contoh sekarang saya ada pen, saya pun cakap pen ni best betul, pegang pun ya Allah sedap betul ni pegang pen ni. Kalau korang tak ambil promo ni, tengah promo sedikit je. Lepas tu kalau dia berminat, kalau berminat ni boleh type kat ruangan komen A1 contoh. So customer yang tengok tu minat nak A1, dia pun type A1. Lepas tu dekat dia punya Facebook Messenger akan ada satu auto pop up link untuk customer tu buat bayaran. Senang. Akan mudahkan seller lah, akan mudahkan peniaga untuk ambil order. So kira macam masa dia tengah live tu, dia tak perlu risau pun nak layan customer dia ke apa. So dia boleh terus grab sales dia masa tengah live tu. Lepas tu selain pada tu, sistem tu pun sistem Shopline live ni pun customer boleh tengok seller, sorry bukan customer, seller dia boleh tengok inventory dia bergerak. Macam contoh kalau ada 10 orang tengah view kan, 10 tu nak beli pen tu. So dia boleh nampak lah, macam contoh dia punya inventory kat situ dia ada mungkin dia ada 10 juga. Dia boleh nampak dia punya produk tu dah bergerak. Ada orang dah beli sampailah cukup habis 10 tu kosong, dah customer dah tak boleh beli. Sistem kita boleh buat macam tu juga. So bukan tu saja tau, macam contoh tadi Sarah kata duk repeat kan.
Yang sama kan. Okey, kita punya sistem dia ada satu sistem untuk engage dengan customer. So macam mana nak engage tu, dia ada sistem lucky draw. Ada sistem teka-teki, nak buat teka-teki pun boleh. So bila macam kita boleh buat game dengan customer. So bila customer tu join game tu, lagilah interesting kan, lagi panjang dah cerita kita boleh Betul. live kita kan. So macam kalau macam lucky draw contoh, kalau ada pemenang, dia akan nampak dekat ruangan komen tu siapa yang menang. Dia terus automatic lah. Sistem kita automatic. So memang best lah. So saya bayangkan kalau macam follow apa yang tips yang diberikan oleh Sarah ni dan lepas tu guna pula sistem meletup-letup sales kau. Betul, sebab dulu mungkin kita dulu kita punya Facebook kan, mungkin lah ada dekat antara kawan-kawan kita ni, mereka buat live, lepas tu diorang guna, selalunya kita akan guna WhatsApp link je kan. Lepas tu kena reply satu-satu dekat WhatsApp. Kena reply. So jadi kadang-kadang kita tak tahu customer ni nak order yang mana. Kadang kita lepas pandang semua kan. So kalau guna Shopline punya platform ni, Sarah rasa tak perlu risau dah tentang tu. Senang je. Terus sale dah terus ada dah. Betul. So tugas peniaga satu je, habis live pergi hantar order. Tu je. Betul. So, memang sangat mudah lah sebenarnya. So lagi Sarah ada tak lagi tips yang nak diberikan kepada viewers kita hari ni? Ni rugi ni siapa yang tak join. Okay, macam tadi kita cakap pasal live kan. Okay, tadi kita cakap pasal kita macam mana kita nak fokus buat sale dekat online kan. So apa yang saya bercakap, kita kena grab semua opportunity yang ada dekat kita punya, orang kata kita punya apa ni, dekat laptop, phone ni semua kita kena utilize semuanya. Okay, platform-platform yang ada, yang mana yang orang kata zero cost, low cost, semua kita kena grab. Semua kita kena grab. Yang mungkin yang saya cakap zero cost mungkin dekat Facebook live kan, itu kan tak ada cost, kiranya kita buat je live. So tak ada apa-apa cost. So macam low cost, macam Shopline ni dia memudahkan kerja kita dengan package yang berbaloi. So apa yang ada tu kita kena utilize sebaik-baiknya. Okay, sebaik-baiknya. Kiranya jangan kita macam live, kita tahu live je. Kita dah tak tahu dah benda lain. Kita dah tak tahu dah apa ni dia punya, apa lagi benefit yang diorang bagi dekat kita. So kita kenalah utiliskan macam kita sekarang ni kan. Bukan sahaja kita ada Facebook Live, kita ada Instagram, kita ada apa lagi, macam-macam platform. Gunakan semua. Gunakan semua supaya kita boleh reach semua golongan. Macam kita nak, kalau kat Facebook kita boleh tengok mungkin golongan-golongan yang atasan lah, macam mak-mak kita, golongan-golongan yang tua. Tapi mungkin kalau kita nak fokus dekat, kalau kita nak reach anak-anak muda, mungkin dekat TikTok, dekat Instagram. Kan, betul tak? So, sekarang orang tua pun ada TikTok. Ya Allah, betul. TikTok dah bukan orang muda sahaja je. Betul sangat. So untuk kita reach semua golongan-golongan ni, kita kena utilize semua yang ada. Social media semua yang ada, kita kena reach semua ni. Okay. Lepas tu macam Sarah cakap tadi, kita kena fokuskan dekat yang Sarah cakap apa tadi? Imagination tu. Maknanya kita kena presentable. Presentable lah dalam live, dekat gambar-gambar kita nak tengok, kita punya customer tu rasa apa yang kita nak bagi dia rasa. Orang kata kita ni kita bukan jual barang saja, kita jual harapan. Kita jual harapan. Dan image juga kan? Image. Kita jual image juga. So bila kadang-kadang ada orang yang macam dulu punya style, kita just buat baju kita letak atas atas ni, lepas tu kita ambil gambar daripada atas, tak macam tu. Okay. Flat lay orang panggil, flat lay tu kan, kita just buat flat lay macam tu. Tapi sekarang ni mungkin boleh benda tu, tapi lebih baik kalau kita adakan models, kita bagi dia nampak macam hidup. Kita punya video, kita punya gambar, bagi dia hidup supaya benda tu boleh sampai, feels yang kita nak bagi tu sampai dekat mereka. Kita nak main dengan emosi mereka sekarang ni tau. Kita nak main dengan diorang punya feelings, diorang punya emotion. So benda-benda tu sangat penting. Gambar, video, banyakkan video. Mungkin kalau sama juga apa yang tips saya nak bagi ni semuanya sama. Macam contoh, sebelum ni kita tak pernah buat video, takutlah nak cakap depan kamera. Challenge yourself 14 hari non-stop. Benda tu semua sama. Saya simpan tips tu. Saya nak cuba. Boleh cuba. Sebabnya
tak kisahlah, bukan sahaja live lah. Contohnya kalau kita tak pernah, contoh kita nak buat posting dekat Facebook, kita selalunya terlepas. Kadang-kadang terlepas, lupa nak buat posting dekat Facebook, lupa nak buat apa ni dekat TikTok ke kat mana-mana. Cuba kita guna tu. Kita challenge diri kita, okay 14 hari tak ada tanpa cuti. Kita push juga diri kita, tak kisahlah pukul berapa pun awak nak post, awak post juga. So benda tu akan jadi kebiasaan selepas tu. Okay? Okay, Sarah nak tanya, kalau macam saya pernah dengar macam kita kena post pukul ni baru dapat banyak viewers. Sarah ada tak tips untuk yang tu? Apa dia? Sorry? Yang macam okay, contoh saya pernah dengar, okay, untuk kita dapat ramai viewers kita kena post pukul 2, pukul 4. Betul tak benda tu? Benda tu dulu mungkin ya, sebab dulu Sarah macam mana nak cakap kan, dulu kita punya waktu bekerja, okey semua orang bekerja waktu yang sama, betul tak? Maknanya pukul 6 baru orang balik kerja. Tapi sekarang ni ramai sebab okey, tapi tak tahulah, mungkin sekarang ni dah back to normal balik masa orang, tapi waktu pandemik hari tu tak kisahlah pukul berapa, memang ramai orang sebab semua orang duduk kat rumah. Semua orang mostly dengan phone setiap masa. Setiap masa 24 jam, mungkin ada yang tak tidur kan, dia main phone je kerja kan, tak pergi kerja, esok work from home je, dia rasa dia main phone je. So 24 hours orang dengan phone. So boleh, okay, kalau kita nak ikut yang dulu punya, biasalah mungkin lunch hour 1 ke 2 pagi, 1 ke 2 tengah hari. Lepas tu malam, selepas pukul 8 ke 9, 9 tu okey lagi, 10 pun boleh juga. Maknanya orang masih lagi dekat phone pada pukul 10 malam. So kalau live Sarah boleh Sarah boleh suggest untuk you all buat malam lah. Malam memang Meletup-letup. Meletup-letup live. Memang suka guna ayat meletup-letup ni. Okay, Sarah, tadi Sarah ada cerita macam Sarah ada satu platform nak mengenalkan ya betul. Kan? Mungkin boleh ceritakan sikit tentang platform tu. Okay, so kalau you all tengok dekat Sarah punya background ni, Salon ni platform di mana kita punya Stop and Go sendiri. Kita nak launch pada 1 Disember ni, yang mana kita nak membantu rakyat Malaysia yang mana terkesan ataupun terkesan dengan pandemik sekarang ni. Mungkin ada yang nak cari side income, yang nak tambah side income, bukan saja cari side income, nak tambah. Dah ada income tapi nak tambah side income. Salon ni adalah salah satu platform dropship di mana kita menyediakan lebih 16 kategori home living, kita ada fashion, macam-macam produk yang kita sediakan. Diorang just gunakan satu klik saja untuk linkkan dengan diorang punya Shopee, dan barang tu diorang dah ada on the spot dekat dia punya Shopee. Okay. So maksudnya maknanya dia auto sync lah. Kiranya dia just pilih saja barang dekat dia punya Shopee, kita punya seller, pilih and then dia tekan je sync, and then barang tu dah terus ada dekat dia punya Shopee. So dia dah boleh start jual lah. So tak perlu nak macam dropshipping lah kan? Yes, dropshipping platform. Actually Salon ni adalah dropshipping platform. So kalau you all nak tahu lebih lanjut lah tentang Salon ni, boleh type dekat Telegram Salon Preview. So kita dah ada group Salon lah, sebab kita belum launch lagi, so website kita semua tak ada lagi lah. So 1 Disember nanti akan launch, itu sahaja. Menarik. So senang lah kalau macam ada rasa nak berniaga ke apa. Betul. Ini memang khas, kita buat khas untuk kawan-kawan kita yang mungkin takut, kan tak ada modal, macam tak tahu nak cari supplier dari mana, nak cari produk tu tak tahulah okey ke tak. Kita dah buat product research, kita dah buat. So barang-barang apa yang ada dekat dalam salon ni mostly high demand lah dekat Shopee, macam itulah. So maksudnya bila dia pilih barang dekat seller, dia boleh auto link dekat Shopee, maksudnya dia perlu create dia kena buat dia kiranya sekarang ni awak dah ada Shopee account kan? Awak ada menjual tak dekat Shopee? Tak ada.
Tak ada. Awak boleh linkkan awak punya Shopee tu dekat apa ni, dekat seller, linkkan, lepas tu nanti awak boleh masukkan barang awak dalam awak punya Shopee. Oh, maknanya kena ada account di Shopee. Yes, dulu, kena kan? ada Shopee account. Okey, faham. Okey, sangat menarik je. Terima kasih Sarah. So, kalau siapa-siapa yang berminat nak try apa berniaga kan, tak ada duit nak berniaga, nak try tapi takut nak keluar bajet untuk berniaga. Boleh Betul. guna dropship punya style first. Betul tak? Gunakan dropship punya style dulu, pergi Mhm. seller. Okey? Alright, I think okay. Alang-alang tu saya pun nak share juga pasal Shopline. Shopline. 讲那个前进期的环境。 Okay, mungkin boleh mute dulu yang baru masuk. Okay, so saya nak share sikit lah pasal Shopline ni. Apa itu Shopline? Okay, so Shopline ni sebenarnya macam saya dah cerita sikit tadi kan, antara salah satu teknologi yang kita bagi adalah kita bantu untuk otomasikan jualan di Facebook. Okay, kita ada banyak lagi, ada macam-macam lagi. Betul, boleh buat website sendiri kan? Maknanya boleh buat betul. kedai online sendiri dekat dalam Shopline guys. Betul. So saya nak terangkan sikit lah apa tu Shopline. Shopline ni dia adalah merupakan sebuah syarikat yang menyediakan sistem teknologi nak bantu peniaga untuk mengotomasikan jualan dengan menggunakan platform-platform seperti website, WhatsApp, Facebook Live, Facebook Messenger, banyaklah. Okay, mungkin saya share sikit lah saya punya screen. Saya dah sediakan untuk dilihat semua, Cik. Alright, so okay, Shopline ni macam saya cakap tu lah kan, dia bantu untuk nak untuk peniaga untuk nak menjual dengan menggunakan platform-platform online. Okay, kita ada sistem integrasi lah dengan Shopee, dengan Lazada, dengan Facebook, dengan chatbot. So macam-macam boleh buat lah dengan sistem teknologi Shopline kita. Okay, Shopline ni dia ada pejabat dekat Malaysia, dekat KL Cool City, dan Shopline ni dia pun ada di seluruh Asia Pasifik. Okay, kita punya HQ yang utama ada dekat Taiwan dan juga Hong Kong lah. Okay, kalau siapa-siapa yang berminat nak tahu kan, nak gunakan Shopline ni, kita ada daripada peringkat sistem kita boleh bantu dari peringkat kesedaran hingga pembelian yang berulang. So masuk kesedaran ni macam contoh tadi kita cerita pasal Facebook Live kan, kita ada sistem Facebook Live yang di mana kita nak promote, nak tunjuk pada customer kita jual barang ni, dan bila nak make sure kita grab sales masa tu juga, so kita ada otomasi pembayaran, dan daripada situ pun kita boleh juga kalau misalnya customer tak buat bayaran ke masa tu tapi dia bertanya dalam chatbot, okay, dia tanya di Facebook Messenger, kita boleh grab dia menjadi kita punya member kat dalam sistem kita. So kalau contoh, kalau kita nanti nak buat promosi ke apa, kita boleh terus gunakan sistem broadcast kita untuk bagi tahu kepada customer ni kita ada buat promosi. Okey, dari peringkat kesedaran tu maksudnya kita ceritalah produk yang kita jual kepada customer, dan daripada sini customer boleh tengok apa yang kita jual. Dan seterusnya kita ada platform yang macam katalog lah untuk customer tengok apa produk yang kita jual. Daripada situ ada juga kita synckan dengan pembayaran, dengan pembayaran online. So bila customer dah beli, kita juga ada integrasi dengan logistik. So customer peniaga tak perlu risau, tak perlu runsing. Kita ada satu platform kita panggil OneShip yang kita integrate sekali dengan kita punya dengan kita punya katalog online tu. Kalau customer beli, customer dah buat bayaran gunakan Shopline payment kita, lepas tu customer boleh terus seller boleh terus hantar barang customer tu dengan menggunakan platform OneShip tu tadi. So dalam platform OneShip tu dia ada beberapa rakan logistik lah. Macam contoh kita ada dengan Pos Laju, Ninja Van dan juga Best. So the customer boleh pilih Shopline, maksudnya peniaga boleh pilih lah nak gunakan logistik yang mana satu. Dan seterusnya pembelian yang berulang. Okey, pembelian yang berulang ni itu yang macam saya explain tadi pasal broadcast tu kan. So bila customer beli barang, kita nak bagi tahu kepada customer kita, okey kita ada promosi. Kita ada promosi
contoh coming soon ni Deepavali kan. Untuk Deepavali, sempena Deepavali ni kita ada promosi. So kita boleh blast kepada customer kita, bagi tahu okey kita ni ada promosi, boleh gunakan promo code ni. Contoh. So daripada situ kita akan bagi rasa customer ni untuk nak terus beli pula lagi sekali dengan kita untuk nak gunakan contoh nak grab promotion tu lah. So daripada peringkat kesedaran hingga pembelian yang berulang, kita grab semua sekali dalam satu sistem. Okay. Baik sangat. Bagus Ya. So ini actually dalam video ni kita nak tunjuk lagi lanjut lah apa tu Shopline Live. Okay, mungkin saya play sekejap video ni. Boleh share sekejap ya. Want to do live selling too? We Shopline Live. Your customers no longer have to check out elsewhere. They can instantly check out within the live stream and accumulate loyalty points as a member. Automate product recommendation messages with our broadcast message feature to save time on duplicating such messages. Additionally, you can multi-stream to Facebook simultaneously. Set keywords on your products to allow your Facebook Live viewers to place an order quickly. Live viewers just have to comment the keyword to add product to cart. Concurrently, you may blast a confirmation order message to your customer's Facebook Messenger. Live stream shopping is now much simpler and quicker. Upon ending the live, you may get an instant overview of the performance matrix and know your sales right away. Shopline Live, enhancing the way you live stream. Menarik tak Sarah? Hilang dah Sarah. Okey, tak apa. Saya teruskan seterusnya. Mute ya tadi. Oh, tadi bercakap tak dengar. Menarik sangat sebabnya sebelum ni mungkin ini kiranya dia membantulah. Sebelum ni mungkin ramai usahawan-usahawan sana yang ada masalah tentang apa ni tak boleh nak terus grab customer, macam nak reply WhatsApp pun lambat semua kan. So dengan Shopline Live ni saya rasa sale akan terus dapat time tu juga. So betul. So maksudnya macam kita nak elakkan customer untuk tukar fikiran. Yes, sebab customer ni rules dia 2 second je sebenarnya dia rasa berminat. 2 second rules. Orang kata 2 second dia rasa berminat. Kalau dia rasa susah, benda tu dia dah tak nak dah. Nampak tak? Betapa penting kita nak kena mudahkan dia. Ya, betul. Betul. Kita kena mudahkan. So kalau kita guna sistem ni, so bila kita buat live, lepas tu customer berminat, terus kita grab je masa tu juga. Jangan bagi dia peluang untuk masa nak fikir. Betul. Okey. So seterusnya kita ada juga pusat mesej. Okey, apa best pusat mesej ni adalah tempat di mana untuk mengumpulkan semua pesanan pelanggan dari 3 saluran utama, iaitu web e-dagang, Facebook Messenger dan juga Line. Okey, kat sini kira macam kalau seller ada kita punya sistem ni, dia tak perlu nak pergi ke dia punya Facebook satu-satu untuk check mesej tau. Dekat kita punya pusat mesej ni, dia kumpulkan semua mesej. So seller ni boleh reply daripada situ. Apa mesej yang daripada customer yang menggunakan Facebook Messenger dan juga komen di Facebook lah. Bukan tu saja, dekat situ pun kita boleh macam hantar link untuk customer kita yang berminat untuk nak buat bayaran. Yang tu ada lagi, banyaklah cerita. Kalau nak cerita pasal sistem apa yang Shopline tawarkan, ada banyaklah. So salah satunya yang bestnya adalah bila peniaga boleh membalas mesej-mesej customer, boleh tengok mesej-mesej customer dalam satu sistem sahaja, iaitu kita panggil pusat mesej lah. Okey. Seterusnya kita ada juga chatbot. Okey, apa kepentingan chatbot ni? Chatbot ni adalah apabila kalau customer tanya soalan pukul 2-3 pagi pun ada orang reply. Sebab apa? Kita nak grab dia punya minat kan. Macam contoh biasanya kalau macam saya suka buat saya suka tengok kedai online pagi-pagi lepas saya dah habis kerja semua nak tidur tu kan. Pukul 1 pagi tu duduk scroll tengok. Tiba-tiba ada soalan nak tanya. Boleh terus tanya. Kalau macam misalnya peniaga yang ada kedai online tu ada sediakan chatbot. Okey, bila saya tanya soalan terus kat Facebook Messenger terus ada reply.
So chatbot ni kira berfungsi sebagai customer service kita 24 jam. So kita punya kedai ni open lah kira 24 jam. So bila customer ni ada soalan dan dia tanya dan terus dapat jawapan dan dia boleh terus buat bayaran, so dia tak sempat pun nak fikir untuk nak tukar fikiran, betul tak? Betul sangat-sangat. So, So kita lepas ni tak perlulah macam sebelum ni punya trend kan, kita bunyi phone ting 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 ting, kita tak kadang-kadang nak tidur kan tengah-tengah malam ting 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 duk bunyi kan, nak rehat, kadang-kadang kita pun ada masa dengan family juga kan. So benda ni membantulah. Dia bantu untuk reply lah kepada customer Betul. kita kalau ada apa-apa soalan dan customer pun boleh terus buat bayaran. Okey, saya tunjuk sikitlah video chatbot ni. Introducing Shopline Chatbot. Sell and interact with your customers automatically 24/7. Customers can shop anytime on Facebook Messenger by clicking on the bottom right menu button or by typing in keywords. To purchase, all they need to do is click Shop Now and add the item to cart. They can continue shopping by clicking on the top right menu button to view all categories. After customers click on checkout, they will be redirected to the checkout page to complete their purchase. They can choose to receive order status updates through Facebook Messenger. Here is the best part. They can ask you questions in Messenger and chatbot will automatically reply to the messages for you. Grow your online sales with Shopline Chatbot today. Ya, okey. Mudah sangat. Shopline ada juga chatbot. So sesiapa yang keluar pula. Sesiapa yang berminat nak try kita punya sistem boleh terus contact lah. Nanti saya share lah kat mana boleh contact tu. Okey. So nampak menarik kan macam-macam sistem yang Shopline ada berikan yang boleh bantu usahawan untuk nak tingkatkan jualan. So yang lepas ni saya nak share berita yang lagi menarik lah kan, di mana sesiapa yang berminat nak ambil sistem Shopline ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil secara percuma dengan menggunakan MDEC grant. Masuk percuma kat sini boleh gunakan MDEC grant ni boleh apply up to RM5,000. So maksudnya package yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, boleh beli package Shopline dengan menggunakan MDEC grant ni. Cuma untuk MDEC grant ni adalah untuk mereka yang layak lah. Dia ada letak lah beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk nak apply MDEC grant ni. So kalau berminat untuk nak tahu lebih lanjut, nanti saya share kat mana boleh contact lah. Okey, saya ada share juga kat sini syarat-syarat nak ambil MDEC grant ni. So syarat dia ada 4 je kat sini. So yang pertama kena perniagaan IKS atau koperasi tu kena beroperasi lebih daripada 6 bulan. Lepas tu kedua, hasil jualan IKS adalah anda adalah sekurang-kurangnya 50,000 setahun. Lepas tu IKS berdaftar anda mempunyai 60% pemilikan warga negara Malaysia. Seterusnya tiada pengarah syarikat yang disenarai hitamkan. Okey, kalau misalnya dapat penuhi syarat-syarat yang diletakkan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil kita punya sistem dengan menggunakan MDEC grant. Best kan? Kita nak automate kan kita punya perniagaan, tak perlu bayar pula tu, guna MDEC grant je. Betul. Inilah orang kata opportunity yang kita kena utilize kan ni. Betul. Ni kalau macam misalnya ada yang kalau macam tengok tak layak kan, jangan risau. Kita ada juga package lain. Package lain yang sesuai lah, tak perlu ikut syarat-syarat ni dan boleh ambil dengan kita. Cuma contact contact je kita. Nanti kita bagi tahulah macam mana. Alright, okay. Kat sini nak cerita lah kalau ambil sistem kita, apa yang kita akan bantu. Macam contoh biasalah kita ambil sistem patut tak perlukan training, perlukan orang untuk ajar, betul tak? Kalau ada apa-apa soalan, nak tanya ke mana, jangan risau, kita ada bagi support. Okay, yang pertama kita ada bagi live chat. Live chat ni adalah di mana dekat kalau masuk ke admin sistem kita ada satu button warna biru tu. Dekat situ kalau macam misalnya ada soalan ke apa, boleh terus tanya kat situ. So kita punya team akan reply dalam masa 20 minit kalau ada apa-apa soalan, dan daripada pukul 10 sampai pukul 7. Jadi boleh tanya dan boleh tunggulah kita team kita jawab. Kalau seterusnya kita juga ada Shopline Academy. Academy ni adalah untuk nak bantu peniaga-peniaga yang ambil sistem kita untuk belajar untuk setiap modul.
sebab kita ada banyak sangat modul. So Shopline Academy ni kita ada letaklah modul-modul yang boleh dipelajari lah. Yang akademi ni adalah kita buat secara live. Jadi kalau macam ada apa-apa soalan boleh terus tanya dekat situ. Dia ada jadual dia yang boleh follow lah, dan ada dalam bahasa Melayu dan juga English. Boleh pilih. Ada juga dalam bahasa Chinese. Boleh pilih lah yang mana selesa. Seterusnya kita ada online learning hub. Okay, online learning hub ni adalah recorded punya. So untuk setiap modul tu boleh belajar, kalau macam tak ada masa nak join live tu semua kan. Okay, boleh join online learning hub ni, boleh tengoklah video tu sebab dia record. So boleh belajar satu persatu. Dia punya video tu adalah pendek-pendek je lah. Tak ada alasan lah ni, kena boleh je di mana-mana. Betul. Kita sediakan semua, cuma bila nak buat, nak tengok, ikut suka bila-bila masa. Asalkan nak belajar semuanya ada. Betul. So seterusnya kita ada support center FAQ lah. Yang ni biasalah. Okay, kalau nak baca-baca kan, malas nak tengok video, malas nak join kelas. Okay, tak apa, baca dekat support center FAQ tu. And then kita ada juga set up tutorial class. Yang ni ada kat dalam kita punya akademi tu lah. Yang di mana kita akan ajar satu persatu macam mana nak buat basic setting, macam mana nak upload produk, apa function, apa fungsi modul ni, apa fungsi modul tu. Tu semua kita akan ajar juga. And then seterusnya kita ada juga successful seller sharing. Okay, yang ni yang macam tadi yang pada mula-mula sekali yang kita tunjuk. Yang customer kita yang dah gunakan sistem kita. So kita akan share lah customer kita ni, kita akan minta dia share macam mana pengalaman dia menggunakan kita punya sistem. So far memang so good lah. Memang tak ada apa-apa. Selagi nak belajar, selagi nak ikut, nak tambah, tak ada masalah nak join kelas apa semua, memang akan dapat masterkan sistem-sistem kita ni lah. Okay, itulah cerita pasal Shopline. Menarik. Kan? Ini adalah salah satu orang kata peluang lah yang perlu diambil oleh usahawan-usahawan, tak kira lah yang kecil ke besar ke, orang kata benda ni orang kata kena ikut peredaran zaman, betul tak? Inilah dia. Betul. Kalau macam dia sebenarnya dah tak ada alasan nak cakap tak sempat ke apa ke, kita sediakan semua benda, betul tak? Betul. Semua kita ni je sebagai peniaga, sebagai usahawan, kita kena macam Sarah kata tadi, kena sentiasa konsisten, kena sentiasa belajar, betul tak? Timba ilmu untuk make sure kita punya perniagaan akan terus tetap maju, betul tak? Alright, okay Sarah, ada apa-apa lagi yang Sarah nak share untuk sesi kita hari ni? Tak ada lah, itu saja. Sarah nak wish good luck lah untuk semua. Dalam orang kata dalam bisnes ni ada naik turun dia. So orang kata kena bersedia, selalu bersedia, dan jangan cepat down. Nak jadi usahawan ni hati kena kental sikit lah. Kental ya. So macam saya cakap tadi lah, gunakan apa yang dah diberi. Kiranya sekarang ni, dulu mungkin kita susah nak dapat benda-benda macam ni. Dulu mungkin kita susah nak orang kata kiranya tak ada lah benda-benda ni semua. Tapi sekarang ni semuanya ada dekat hujung jari. Ada kita nak, ada depan mata, hujung jari. So antara kita nak dengan tak nak sahaja. Tak cari pun ada orang swap, betul tak? Ya betul, tak cari pun ada orang swap. Nak ambil ke tak je. So itulah usaha kita lah, macam mana kena sentiasa upgradekan lah kita punya ilmu dan grab apa peluang pun yang di depan mata. Dan jangan lupa juga kalau berminat nak try business dropshipping, boleh tengok. Betul. Macam mana sebutan dia? Sellah. Jangan lupa boleh pergi platform Sellah, dan lepas tu boleh dah berniaga dekat Shopee, betul tak? Betul. Selain Betul Shopee, sekali. ada tempat lain? Sekarang ni kita fokus on Shopee dulu. Next mungkin kita akan pergi ke Lazada jugalah. Alright, okay, saya rasa itu sahaja. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Jangan lupa ya guys, apa YouTube channel? Sarah dan Lily. Sarah Dalili. Okay, type je Sarah Dalili. Saya minta maaf. Sarah Dalili. Okay. Right, dia punya YouTube channel. Okay, mungkin pihak sesiapa yang partisipan kita hari ni ada nak tanya apa-apa soalan ke? Dekat bahagian ruangan chat ni.
Itu kalau macam nak dapat grant, nak tahu lebih lanjut tentang grant tu boleh klik link yang diberikan dekat situ. Okay? So saya anggap tak ada apa-apa soalan lah Okay? Alright, kita akhiri hari ni punya sesi. Terima kasih semua sebab bertahan sehingga akhir mendengar kita punya perkongsian. Terima kasih Sarah, terima kasih sebab luangkan masa Sarah pada hari ini. Itu sahaja. Bye. Bye. Okay, bye.